Bandaraya Ipoh terletak dalam daerah Kinta. Ia merupakan ibu negeri dan pusat pentadbiran bagi negeri Perak. Kaya dengan pelbagai tarikan, dari seni budaya hingga ke destinasi pelancongan, termasuklah destinasi makan menarik. Tidak lengkap kunjungan ke Ipoh jika tiada senarai tempat makan menarik di Ipoh untuk dilawati. Jurnal resepi minggu ini meneruskan pencarian resepi enak di Ipoh Perak. Stesen bas Medan Kit Ipoh wujud sejak tahun 1938 di Hill Street dan dinamakan sempena nama pegawai British ketika itu. Biarpun semakin dimamah usia serta kelihatan terpinggir, namun stesen bas ini menyimpan 1001 sejarah berharga, terutamanya buat penduduk Bandaraya Ipoh. Di sebalik pembangunan yang semakin pesat, terletak sebuah gerai yang cukup dikenali oleh warga Ipoh, Gerai Ipoh-Ipoh Aja. Menerima pelanggan bukan sahaja dari masyarakat tempatan, ada yang sanggup turun dari stesen kereta api dan berjalan kaki ke sini untuk merasai keenakan menu yang ditawarkan. Mi tikus, satu nama yang pastinya menimbulkan tanda tanya buat mereka yang pertama kali mendengar. Lo si fan atau mi tikus adalah masakan yang berasal dari Taiwan. Lo si dalam bahasa Cina bermaksud tikus, manakala fan pula bermaksud mi. Selain lo si fan, turut menjadi pilihan adalah mi wantan, mi kari dan mi hailam. Segalanya bermula apabila Rizwan Ui yang bekerja di kedai milik keluarga menjual air lingkung kuning dan cendol kacang yang sangat popular di zaman kegemilangan stesen bas ini. Sering mengikuti rakan-rakan bekerja di restoran, dari situ timbul minat untuk belajar memasak. Lain pula bagi Nur Aini, isteri Rizwan yang lebih mesra dipanggil Kak Yong, sudah berniaga mi kari dan mi sup sejak muda lagi. Masih setia mengekalkan lokasi yang sama sejak 13 tahun lalu, gerai ini mampu menjual 400 hingga 500 pinggan setiap hari. Dibuka seawal jam pagi hingga 3.30 petang, deretan pelanggan sudah mula kelihatan sejak awal pagi. Niat murni pasangan ini yang ingin menjual sambil bersedekah dan menetapkan harga RM3 bagi sepinggan mi tikus harus dipuji. Lokasi kedua yang wajib dikunjungi adalah Nasi Kandar Pekan Lama. Restoran ini menjadi pilihan warga Ipoh untuk menikmati keenakan nasi kandar bersama rendang ayam. Nasi kandar Pekan Lama berasal dari masyarakat India Muslim dari Pulau Pinang. Ia merupakan warisan masakan utara yang diturunkan dari generasi ke generasi. Muhammad Matar, generasi keempat mengusahakan nasi kandar Pekan Lama yang dulu lebih dikenali dengan nama Nasi Kandar Abdullah. Restoran ini dibuka sejak zaman Perang Jepun lagi dan tidak asing buat warga di sini.
Bagi peminat nasi kandar, rempah yang dikirim sendiri ini menjadi tarikan pelanggan untuk mencuba menu yang terdapat di sini. Nasi kandar ayam rendang nyata menjadi identiti tersendiri buat nasi kandar Pekan Lama ini. Menawarkan 13 jenis lauk setiap hari, antara menu yang menjadi pilihan, nasi kandar ayam madu, udang masak sambal dan juga menu otak lembu. Menurut pemiliknya yang lebih dikenali dengan nama Abang Ali, 200 pinggan mampu dijual setiap hari dan dibuka dari jam 10.30 pagi hingga jam 3.30 petang. Sifat ramah dan mudah mesra serta mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa seperti Cantonese, bahasa Inggeris dan Tamil menjadikan pelanggan yang datang selesa dengan layanan yang diberikan. Pencarian jendela sepi diteruskan bagi hidangan pencuci mulut. Antara lokasi popular bagi penggemar cendol adalah di Gunung Rapat. Cendol, hidangan pencuci mulut yang menjadi kegemaran hampir setiap lapisan masyarakat. Menikmati hidangan berais ini sangat melegakan tekak buat sesiapa sahaja dek kerana cuaca dan iklim Malaysia yang panas. Kebiasaannya, cendol dihidangkan bersama dengan ais, air gula Melaka dan juga santan. Namun turut dipelbagaikan dengan tambahan pulut, susu manis, kacang, jagung dan juga buah-buahan. Bagi Ganesan, pemilik cendol ini mengakui rata-rata pelanggan yang hadir adalah pelanggan tetap yang terpukau dek kerana rasa cendol yang diolah sendiri. Hasil tunjuk ajar dari pakciknya serta kesungguhan Ganesan mengolah rasa cendol menjadikan gerainya menjadi pilihan warga Ipoh. Menawarkan 4 jenis cendol iaitu cendol jagung, kacang merah, pulut serta kombinasi pulut, jagung dan kacang merah, rasa lemak santan serta air gula yang pekat serta mewah dengan jeli hijau. Tidak disangka lagi mengapa gerai ini menjadi pilihan. Demi menjaga kualiti cendolnya, Ganesan mampu menjual hampir 200 cendol setiap hari. Ingin mengalas perut dengan menu ringan ditemani alunan muzik di waktu malam? Lokasi seterusnya sesuai bagi penggemar suasana santai. Kafe hipster sudah menjadi kegilaan ramai terutama anak muda sejak 2014. Idea kafe hipster yang berasal dari barat berkonsepkan tempat santai dan lepak bersama rakan-rakan sambil minum kopi atau makan makanan ringan. Salah sebuah kafe yang menjadi tumpuan di waktu malam adalah Chokodok Reggae House. Tatkala kaki melangkah, alunan muzik reggae menjadi halwa telinga buat pelanggan yang menjamu selera. Kebiasaan, kafe hipster menawarkan makanan ala barat. Namun sesuai dengan namanya Chokodok Reggae House, kafe ini menawarkan makanan Melayu dan antara yang menjadi tarikan adalah cokodok pisang, cokodok bawang dan keropok leko cheese. Tidak sah kiranya jika tidak membasahkan tekak dengan air mango lassi dari kafe ini yang sering menjadi pilihan.
Jurnal resepi kami teruskan di Desa Aman Ipoh, di mana kami menemui menu laksa berpengaruh Korea, laksa Saranghae. Laksa telur bersarang antara menu yang cukup popular di Perak. Ianya merupakan laksa yang dihidangkan bersama telur dadah yang digoreng rangup seperti sarang burung. Bekerja sebagai pemandu lori berpuluh tahun, akhirnya Badrul tekad membuka restoran yang diberi nama Laksa Saranghae. Selain laksa telur bersarang, terdapat 4 lagi menu laksa yang menjadi pilihan pelanggan apabila menjamu selera di sini. Kedai ni dah beroperasi lebih kurang 5 tahun lebih lah. Pertama kali saya buka di Kampung Manjoy. Lepas tu 2 tahun lebih saya keluar dan sewa bangunan di Selibin lah. Dah lebih kurang 3 tahun lah. Dan yang di Desa Aman ni belum cukup setahun lagi. Pasal nama Saranghae ni, isteri dulu dia suka tengok filem Korea. Drama Korea tu kan, Saranghae, jadi dia terikutlah. Jadi dia minat itu, yang tercetusnya idea nak namakan laksa Saranghae tu. Nak buat telur bersarang tu, kita akui memang di Kuala Kangsar famous dululah, mula-mula. Sebab saya memang selalu pergi ke Kuala Kangsar dengan isteri. Jadi dia suka makan laksa sarang tu lah, yang telur goreng bersarang tu. Jadi dia cuba buat sendiri tanpa nak minta daripada mana-mana peniaga yang ada buat lah. Mana kita reka sendiri lah. Unik ni saya tak tahu nak kata, tapi kalau penggemar laksa tu dia memang macam cakap telur goreng bersarang tu dengan kuah yang kita buat tu, dia kata sebati lah. Memang orang yang makan pun dia kata berselera lah kan. Banyak feedback yang kita terima tu yang kata memuaskan hati lah. Lepas tu kita pula ada pula macam laksa fishball dan laksa keropok. Keropok tu bukan keropok yang kepin-kepin tu, keropok yang pucuk orang kata. Kuah laksa tu bahan-bahan yang digunakan seperti bunga kantan, daun kesum, lepas itu cabai itu di blender lah. Ikan yang kita gunakan jenis mackerel. Okey, bahan-bahan untuk kita ambilkan dalam tu untuk pergi ke customer kan. Maknanya kita akan bubuh timun, salad, dan lepas tu bawang. Okey, dan limau kasturi dan cabai burung. Cabai burung tu macam kalau yang customer yang untuk anak dia makan, dia tak perlu taruhkan sekali, kita asingkan. Bukan dicampur sekali lah. Okey, laksa Saranghae yang biasa tu lah, yang telur goreng bersarang tu. Lepas tu kita ada buat penambahan laksa sarang fishball ataupun laksa sarang keropok. Dan lepas tu kita boleh campur juga keropok dengan fishball tu sekali.
Pencarian Generous P diteruskan ke Tanjung Rambutan. Antara restoran terawal menawarkan menu Alaskan King Crab dan Lobster. Mi udang ketam sempoi diraja. Hidangan makanan laut sajian yang sering dianggap makanan mahal dan eksklusif. Ia merupakan sumber protein yang sangat penting dalam diet ini, mempunyai tekstur dan rasa yang unik. Buat penggemar makanan laut, tidak sah jika anda tidak mengunjungi restoran mi udang ketam Sempoi Diraja untuk merasai sendiri keunikan rasa mi udang dan ketam, antara yang terbaik di Ipoh. Sebenarnya mi udang ketam tu, dia mi udang ketam tu, jadi di hujung tu kita tambah sempoi. Permulaan dulu di sini memang mi udang ketam sempoi saja. Perkataan diraja tu belum ada lagi. Mungkin kita keluarga ni ada keturunan diraja juga, ada keturunan. Tapi bukan Perak punya lah. Kami sebelah utara sana lah, ada keturunan juga. So ada persatuan kerabat tu. Jadi kami kata kita try lah bubuh signboard tu, dekat signboard tu kita try bubuh lah mi udang ketam sempoi diraja. Itulah sampai sekarang ni lah. Sebelum ni bukan kedai makan lah, buka bekerja kilang lah dulu. So selepas pada dapat tawaran untuk berhenti VSS daripada kilang tu, satu kilang yang berada dekat Sungai Petani lah. So far selepas pada itu kira kerja dengan kawan kejap di restoran di sana lah. Restoran dekat Sungai Petani. Lepas ada bekerja dekat sana selama lebih kurang dalam 6 bulan lah. Lebih kurang 6 bulan. Kira pengalaman di situlah yang boleh datang ke sini dan buka kedai restoran ni bersama dengan anak-anak lah. Kalau ikut tu pengalaman masak tu memang tak ada masalah, tapi kalau ikut arwah ayah saya dulu memang ada buka restoran kedai makan jugalah dulu. Tapi bukan masakan macam ni lah. Masakan biasa kampung macam tu lah. Jadi di situ pun kita dah belajar dah macam mana cara apa semua. Itu yang yang boleh jugalah kita cuba dari bidang masakan ni lah tu. Kira di sini Tanjung Rambutan ni kira kawasan pedalaman lah. Yang terletak dekat Ipoh ni lah. Jadi apabila datang ke sini, lihat keadaan kat sini, kira apa yang disangka tu, profesi yang disangka tu tak sama lah. Banyak kemajuan dah rupanya dekat Tanjung Rambutan ni. Itu yang tertarik dekat sini ni. Satu lagi cuba bawa resipi mi udang daripada Kedah tu ke Sungai Petani, ke Perak ni, ke Ipoh ni. Kira macam kata untuk mencuba nasib lah. Mencuba nasib kat sini dan nak bagi orang kat Perak ni, kat Ipoh ni, kira try rasa tengok macam mana mi udang yang resipi daripada Kedah lah yang datang ke sini lah. Masa daripada Sungai Petani tu ke sini tu bersama dengan kawan, dan masa tu kami buat rakan kongsi perniagaan lah. Terdiri pada chef ada, lepas tu bahagian pengurusan, saya pengurusan, lepas tu bahagian marketing lah. Jadi masa berkongsi dengan kawan tu, lepas tu tak berapa lama, lebih kurang dalam setahun lebih, 2 tahun lebih, lepas tu kawan dah berpecah lah. Lepas tu dah buka lebih kurang di sini lebih kurang dalam 6 bulan. 6 bulan tu
Masa tu saya dan kawan-kawan saja yang datang. Family belum datang lagi. Family semua berada dekat Sungai Petani lah, dekat sana lah. Disebabkan dah tengok ada kemajuan, ada sambutan, itu okey. Itu berhasrat untuk bawa keluarga lah daripada Sungai Petani, anak-anak dengan wife dengan isteri semua ke sini lah. Jadi anak-anak pun yang kira banyakkan tolong kat kedai lah masa tu. Okay, pengalaman saya lah sepanjang saya bersama dengan ayah saya untuk buka restoran Mi Udang Ketam Sempoi ni. Pengalaman dia banyak jugalah yang saya kena belajar daripada ayah saya, cara uruskan restoran, apa semua. Tapi waktu sebelum tu saya tak minat lagi untuk dalam bidang kulineri ni semua kan. Satu hari tu saya tengok ada tiba-tiba ada tertimbul macam perasaan macam kesian lah dekat ayah kan, sebab pergi pasar burung seorang-seorang, beli barang tu semua, lepas tu nak kena bangun pagi semua. Lepas tu saya macam ada rasa macam cubalah nak letak minat tu pada kulineri. Lepas tu saya pun start ikut ayah saya pergi pasar borong semua, pergi beli barang, tengok harga ketam, harga udang. Saya belajar daripada situ lah untuk pengalaman saya lah. Lepas tu daripada segi masakan pula, saya waktu mula-mula masak memang tak pandai lah. Sikit-sikit saya belajar dengan ayah saya kan. Belajar masak. Lepas tu cuba macam menyedapkan lagi rasa masakan. Lepas tu saya cuba bagi idea yang terbaru untuk bapa saya untuk memperbaharui restoran ni. Macam memperbaharui resepi restoran kat sini. Ke makanan laut ni, seafood ni, yang setahu saya lah dekat kawasan Perak, Ipoh ni, kebanyakan restoran dimiliki oleh restoran Chinese restoran. Macam kita Bumiputera punya masakan ni kira untuk makanan laut ni kira kurang lah. Jadi dari segi persaingan masa tu 12 tahun lepas lah. Masa tu kira memang tiada persaingan lah. Yang ada persaingan pun jauh lah. Contoh di Kuala yang famous tu dekat Kuala Sepetang lah. Dekat Ipoh ni, dekat sini kira masa time tu memang tak ada. Memang kami lah yang fikir masa tu yang pertama lah, yang 12 tahun lepas, yang buka macam ni lah, yang jual macam ada yang jual Alaska lah, apalah semua, king crab, lobster, udang galah, apa semua yang besar-besar tu kan. Yang tu kira masa tu kami lah. Jadi dari segi tu harga apa semua tu memang seafood ni boleh katakan tinggi jugalah dia punya harga dia. Jadi saya buat keputusan kita buat harga daripada harga yang rendah sampai harga yang tinggi lah. Sebelum ni menu yang utama dekat sini kami masih tak ubah lagi dah daripada dulu sampai sekarang. Dah 12 tahun dah perkhidmatan tu. Kami kekalkan dengan resepi mi udang dan ketam. Terpulang lah. Masa tu customer nak campur udang laut dengan ketam, udang galah dengan ketam ataupun lobster ke campur ketam. Dia sebenarnya ada tujuan tu. Kenapa dia campur dengan ketam? Itu sebenarnya ada tujuan tu. Pasal apa? Ketam ni dia memiliki rasa yang lain dan udang pun rasa yang lain. Apabila dicampur sekali masuk dalam satu masakan tu, dia akan rasa lain daripada lain lah. Itu yang perbezaan dia sebenarnya. Okey, yang specialnya menu masakan seafood ni dia berbeza dengan masakan biasa sebab seafood ni dia rasa dia tu lebih kepada manis, lebih kepada menyedapkan makanan kalau siapa yang peminat seafood. Memang rasa dia memang lain pada lain lah kalau kita mixkan semua sekali macam udang, campur ketam, campur sotong dalam satu masakan, memang rasa dia tu memang lain lah. Selain daripada tu kami pun ada di sini nasi goreng untuk laut lah. Maksud contoh nasi goreng seafood, nasi goreng udang ketam, nasi goreng udang, ketam, nasi goreng sotong kan. Dan pelbagai-bagai lah. Tapi yang kebanyakan makanan laut lah. Selain daripada tu kita ada masakan panas kita. So boleh pilih udang masak lemak, ketam masak lemak, sotong ke. Lepas tu kita ada lagi menu masakan sambal kita,
masakan tiga rasa kita, masukkan yang famous. Contoh kalau kata saya suggest lah untuk customer yang nak makan masakan lobster ataupun Alaska king crab yang besar yang tu, kami suggestkan dia orang makan Malay curry, masakan salted egg, telur masin. Resipi mi udang ketam ni saya dapat mula ni daripada kawan. Dia pun mempunyai restoran jugalah yang buat mi udang ketam ni di Sungai Petani lah. Sungai Petani Kedah sana lah. Jadi dapat resepi tu. Kira resepi tu pun yang dapat tu daripada chef yang daripada situ jugalah. So chef tu kebetulan hari tu dia orang nak pindah tempat. Lepas tu makan masa. Jadi dia orang pun macam tak ada choice. So dia ikut saya lah dengan kawan-kawan lagi. Terus datang ke sini. So kita buat yang kata resepi tu lah daripada kawan chef tu lah. So dia yang ajar, dia yang train. So dia yang buat lah dari resepi tu. Bahan apa semua tu. Lepas tu daripada situ lah belajar campuran apa semua tu kan. Lepas tu dibaik tambah oleh kami lah. Kami adalah ikut dia punya macam tambah baik dia punya kesedapan dia. Apa-apa bahan lagi lah, tambahan lagi untuk menyedapkan lagi, untuk ni lagi lah. Itu pun feedback yang kami dapat daripada customer lah. Customer kata okey, kalau mungkin customer cakap ada yang mungkin masam sikit ataupun kurang manis apa. Jadi daripada situlah kita belajar, kita olah balik dia punya resepi dia tu lah. Kepada baru dapat yang betul-betul menyelarakan orang ni lah. So uniknya campur sebenarnya dia campuran kemanisan kuah mi udang tu ya. Sebenarnya bergantung kepada udang dan ketam yang fresh tadi. Dia punya mungkin air kan kita goreng sekejap half cook. Lepas tu masukkan dalam masakan tadi kan, masakan kuah dia punya tu. Jadi dia akan keluarkan air manis udang dengan ketam tu masuk bercampur sekali. Itu yang rasa betul-betul rasa seafood tu. Itulah sebenarnya resepi dia. Nak pakai sotong boleh, nak pakai kerang boleh. So nak pakai selain kalau bukan seafood pun boleh pakai. Contoh nak pakai udang, nak pakai ayam kan. Ataupun nak pakai sebelum ni kami pernah buat kata burung puyuh. Pun boleh dia punya kuah dia tu boleh digunakan untuk masakan lain. Bukan seafood sajalah, maksud dia ayam apa semua tu boleh masuk. Bahan-bahan dia tu taklah banyak. Contoh yang kami gunakan bahan dia tu seperti bacuhan kicap, campuran kicap kita. Lepas tu sos, campuran sos kita. So bahan-bahan yang kita perlukan dalam mi udang tadi selain pada sos dengan kicap tadi, kita perlukan sawi, cili, tomato, telur. Lepas tu mi atau dia boleh mi boleh, kuih tiaw boleh, bihun boleh, Maggi pun boleh. Itu dia punya bahan dia yang untuk dimasukkan dalam tu lah.
Untuk masak dia ni, mula-mula kita panaskan minyak dulu. Udang ketam tadi kita cucikan bersih dan potong dia. Kalau udang kita belahkan dia punya belakang dia tu. Kalau ketam kita buka dia punya kulit dia tu, lepas tu cuci dia punya tepi dia tu, tepi yang kiri kanan dia tu cuci. Lepas tu potong dua. Lepas tu barulah kita panaskan minyak, lepas tu masukkan bahan tu ketam, masukkan udang, masukkan goreng tu lebih kurang dalam 2-3 minit lah untuk separuh masak. Tapi kita jangan masakkan terlampau masak half cook tu, kita kena half cook saja. Separuh masak. Lepas tu kita angkatkan dia, lepas tu kita ready untuk buat kuah ni. Masukkan minyak, lepas tu masukkan bahan mentah tadi. Bahan yang kita dah goreng separuh masak tadi, contoh ketam ataupun apa-apa bahan lah yang kita nak masuk yang tu. Lepas tu masukkan, baru kita pecahkan telur. Lepas pecahkan telur tu baru kita masukkan air tos. Selepas masuk air tos tu, biarkan seketika. Lepas tu barulah kita masukkan campuran kicap, campuran sos. Masukkan campuran kicap, sos. Lepas tu masuk tu kita kacau sekejap ketika, barulah masukkan bahan sayur-sayuran tadilah. Yang sawi apa semua masukkan, lepas tu kita masukkan mi ataupun kuitiau ataupun bihun, Maggi terpulang lah. Itu bahan yang kita nak masukkan lah. Lepas tu dah tunggu dah mendidih sikit tu, barulah kita angkatkan, hidangkan. Karakter ayah di kedai dari rumah memang berbeza. Kalau macam di kedai dia kena more to fokus untuk lebih macam kalau ada macam masakan yang tak kena dia akan tegur secara baik, akan bagi semangat untuk kita sebagai anak kena menyedapkan lagi masakan. Lepas tu jangan penat atau sombong layan pelanggan yang datang, kena banyak bercakap, banyak mempromosikan kedai. Yang penting sekali kena ikhlas lah dalam masakan. Jangan pernah mengeluh, customer ramai ke apa ke. Itulah salah satu mungkin buatkan masakan tu sebab kita ikhlas. Sebab daripada segi tu memang, daripada segi cabaran macam sedih ke apa tu memang ayah memang ada. Sebab daripada segi tekanan, kadang-kadang macam tak mampu nak bayar itu, tak mampu nak bayar ini. Tambahan pula sepanjang pandemik ni. Lepas tu daripada segi customer komplain macam-macam, daripada situlah ayah akan rasa macam sedih, macam kecewa sebab tanya kenapa. Daripada situlah kami sebagai anak akan bagi semangat balik dekat ayah untuk kuatkan semangat, jangan putus asa, teruskan juga perniagaan dalam bidang mi udang kertas sempoi di restoran ni. Kami lah sebagai anak dengan family kan, duduk sekali bagi pendapat antara satu sama lain macam mana nak improvekan masing-masing, nak jaga lagi kualiti makanan di restoran ni lah. Cabaran tu dari segi masa buka kedai dulu, cabaran yang pertama tu sambutan orang yang di tempat yang kita nak buka restoran tu lah. Satu, mungkin dia orang boleh terima tak boleh terima tu. Pasal dia orang fikir kalau makanan lauk ni
tentu harga mahal lah. Dia orang fikir macam tu. Berbanding kebanyakan makanan yang kawasan ni, kebanyakan makanan Thailand punya food lah kebanyakan di sini. Jadi dari segi kita bawa masuk makanan lauk ni berkenaan dengan udang ketam ni, yang ramai orang dah tahu dah kata makanan ni memang mahal. Jadi cabaran di situ takutlah pelanggan boleh terima tak boleh terima. Kebanyakan kita kalau kata bersaing pun dengan Chinese restaurant. Jadi Chinese restaurant pun kira dengan kita punya ni so far tak ada masalah lah, kami rasa macam tu. Tapi sekarang ni dalam 3-4 tahun ni barulah ada cabaran sikit dari segi kalau sebelum PKP ni dari segi ada restoran lain yang dah buka dah. Yang dah buka dah apa yang kami buat ni. PKP ni memang cabaran betul-betul betul-betul memang tertekan lah daripada segi ni lah. Disebabkan jualan saya masa yang first PKP tu pernah jatuh sampai dalam 20%. Dapat 20% lah, daripada 100% tu dapat 20% lah. Kan? Dari segi kejatuhan tu mungkin sambutan kami sebelum ni kebanyakan customer kami daripada luar. Daripada luar. Contoh daripada KL ada, Johor ada, Melaka, Negeri Sembilan dan Kelantan. Banyaklah yang customer kami yang daripada luar yang banyak bantu untuk inilah. Cuma kan ni orang tak boleh rentas di negeri. Itu yang risiko sebenarnya. Panjang pandemik ni cabaran dia memang sangat banyak. Contohnya macam daripada dulu customer boleh dine-in, lepas tu dihadkan. So kat situ pun akan jadi masalah sebab apabila dibuat take away atau bungkus je, so kat situ dah kurang customer. Sebab customer pun fikir kan, pelanggan pun fikir macam daripada datang restoran lebih baik masak di rumah, lebih senang daripada kalau beli bungkus pun kena makan rumah juga. Okey, kami masih boleh bertahan sampai sekarang disebabkan banyak lagi peminat kepada mi udang ketam di restoran kami daripada segi seafood macam-macam. Contohnya macam masakan yang special selain macam mi udang ketam, kami masak lobster, masak telur masin, ramai yang minat masakan lobster telur masin. Macam king crab, masak kari Malay, ramai yang minat tu yang buatkan kami macam bersemangatlah dalam meneruskan bidang mi udang ketam ni, restoran ni. Untuk peniaga-peniaga yang baru dari bidang restoran ataupun perniagaan lain lah, kira nasihat saya supaya jangan give up dengan bisnes ni, jangan ni, dan kena teruskan. Yang penting kita kena jujur dengan customer dan sentiasa ramah dengan customer. Satu lagi sentiasa dengan customer kita ni sentiasa kena bertanya khabar. Itu salah satu daya penarik untuk dia orang akan repeat balik datang ke tempat kita, kena bertanya khabar dia orang. Yang paling penting sekali, jangan sombong lah. Jangan sombong walaupun kita di atas. Pasal perkara macam ni, satu hari pun kita bimbang, kita akan jatuh ke bawah juga.